A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ila qiyamis saa'ah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ya mu'allima Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair, Allahumma amin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertamanya dekat suara saya jelas. Okey ke? Ataupun dengar lain? Okeylah tu. Baik. Alhamdulillah kita bertemu pada malam ini. Saya mohon maaf kerana kita kena tangguh. Bila kita Selasa kita ganti pada malam ini. Kita nak menyambung perbincangan kita dalam surah Yasin, insya-Allah. Kita berhenti pada ayat yang ke-25. Insya-Allah kita nak sambung sikit pada ayat 25 dan kita akan masuk pada beberapa ayat selepas itu nanti, insya-Allah. Kita nak mula dulu dengan nak membaca surah Yasin, surah yang ke-36 ayat ke-25 hingga ayat yang ke-27, insya-Allah. Alhamdulillah. Pertamanya, terima kasih kepada semua kerana malam ini bukan malam yang biasa, tetapi saya menghargai semua yang berada di sini meluangkan masa. Juga kita nak sama-sama mendoakan Januriah kita yang kurang sihat, juga kepada semua sahabat-sahabat kita dari kalangan ahli keluarga kita yang kurang sihat. Doa Allah berikan kesihatan yang baik, Allah berikan yang terbaik. Syafa'allahu syifaan ajilan ghaira ajil, insya-Allah. Allahumma amin. Baik, kita nak baca ayat ke-25 hingga ayat ke-27. Saya kira Haji Yahya tak ada, tak apa. Saya baca sendiri, insya-Allah. Tu ramai karya hadu. Karya hadu. Karya. Boleh ya pick up seorang. Rosima ke, Hajah Zainun ke, Siah ke, Azmah ke, semua boleh tu Ustaz. Karya. Tak apalah. Saya baca. Kan kalau ada siapa yang nak volunteer nanti boleh. Boleh beritahu Ustaz, saya volunteer. Baik, saya baca dulu di awal ni, insya-Allah. Ayat 25 hingga ayat ke-27, insya-Allah. Ke ada yang volunteer nak baca? Angkat tangan. Ada siapa ke volunteer? Silakan. Ada siapa? Boleh tangan. boleh unmute. Sekejap. Yasin semua kerja kan. Ramai orang tak boleh buka suara. Okey, boleh. Okey, tak apa. Saya baca ayat 25 hingga ayat ke-27, insya-Allah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Qila dukhulil jannata qala ya laita qaumi ya'lamun. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Tuhan, sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhan kamu, maka dengarlah nasihatku. Setelah ia mati, lalu dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam syurga. Ia berkata, alangkah baiknya kalau kaumku mengetahui tentang perkara yang menyebabkan daku diampunkan oleh Tuhanku, serta dijadikannya daku dari orang-orang yang dimuliakan. Kita telah melihat sebelum ini pada ayat yang ke-25 sedikit perbincangan inni amantu bi rabbikum.
fasma'un. Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhan kamu. Kita lihat di sini dalam dialog antara lelaki dari hujung kota dengan penduduk bandar ini, dia menggunakan beberapa istilah yang berlainan. Pertamanya antara nak merujukkan Tuhan ataupun Allah Azza wa Jalla itu. Yang pada yang kelima, digunakan perkataannya Rabb. Dan kita telah lihat beberapa perkara berkaitan dengan Rabb ini. Okay. Kemudian Tuhan ini kata bi rabbikum, kepada Tuhan kamu. Lelaki ini menisbahkan Tuhan yang dia imani itu adalah Tuhan penduduk bandar itu. Sedangkan lelaki ini tahu bahawa penduduk bandar ini dia tidak mahu dan menerima suruhan ataupun ajakan dakwah yang dibawa oleh 3 orang rasul yang diutus itu, agar mereka mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dinisbahkanlah Tuhan itu agar mungkin juga mereka ini kan seperti Quraisy Mekah, mereka percaya adanya Tuhan yang bernama Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, yang memberi rezeki dan sebagainya. Akan tapi dalam masa yang sama mereka juga menyembah Tuhan yang lain sebagai bentuk perantara di antara mereka dan Allah Azza wa Jalla. Dan mungkin ini juga yang berlaku kepada penduduk bandar ini. Maka lelaki ini kata, aku ni beriman kepada Tuhan kamu. Ya, nak menunjukkan bahawa aku ni bukan orang lain, aku ni sama dengan kamu. Kamu ada Tuhan dan aku pun ada Tuhan, dan Tuhan kita adalah sama. Maka ini yang digunakan oleh lelaki ini untuk mencari persamaan yang ada apabila berlakunya perselisihan. Mencari persamaan apabila berlaku perselisihan. Dan ini khususnya yang Allah sebutkan. Kita lihat pada surah yang ketiga, ayat ke-64. Pada muka surat 58. Muka surat 58, surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat ke-64. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Terjemahan, katakanlah, wahai Muhammad, wahai ahli kitab, marilah kepada satu kalimah yang bersamaan antara kami dengan kamu, iaitu kita semua tidak menyembah melainkan Allah, dan kita tidak sekutukan dengannya sesuatu apa pun, dan jangan pula sebahagian dari kita mengambil akan sebahagian yang lain untuk dijadikan orang-orang yang dipuja dan didewa-dewakan selain dari Allah. Kemudian jika mereka ahli kitab itu berpaling enggan menerimanya, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah kamu bahawa sesungguhnya kami adalah orang-orang Islam. Dalam ayat ini Allah gunakan ta'alau ila kalimatin sawa. Kalimah ni perkataan sawa, yang sama. So cari apa? Dalam satu ayat yang panjang, carilah satu perkataan yang sama. Apabila kita berselisih, kita hanya perlukan kepada satu saja persamaan untuk kita bermula mengenal antara satu sama yang lain, untuk kita mula untuk bertolak ansur. Dia perlu hanya dengan satu kalimah saja, dengan satu idea, dengan satu
perkara untuk kita kembali apa? Bersatu. Maka ini Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW ketika mana berdapatkan Yahudi ahli kitab. Cari yang sama. Itu apa? Engkau percaya ada Tuhan, iaitu Allah. Kami pun percaya bahawa ada Tuhan, iaitu Allah. Kan? Maka kita percaya bahawa Allah, dia adalah Tuhan yang hanya senya dia yang layak untuk diabdikan diri. Tidak ada Tuhan yang lain untuk layak diabdikan diri. Dan kalau kita tengok pada penghujung ayat ni, dan janganlah engkau mengambil sebahagian daripada kami yang kita saling mengambil arbaban. Arbaban ini adalah plural kepada perkataan Rabb. Ia adalah plural kepada perkataan Rabb. Perkataan Rabb yang kita sedang bincangkan ini, perkataan Rabb. Ini dia punya plural. Maka terjemahannya apa? Jangan puja ataupun mendewa-dewakan sesuatu selain daripada Allah Azza wa Jalla. Maka ini yang dilakukan oleh lelaki ini. Aku beriman dengan Tuhan kamu. Dia buat apa? Dia cari persamaan. Supaya penduduk bandar itu merasa dekat dan rasa betul juga kan, aku dengan dia ni tak ada, dan adalah persamaan, buatkan mungkin akan dengar cakap dan juga nasihat yang diberikan. Baik, sebelum saya terlupa, Jaruzima dia bertanya soalan. Nanti tolong ingatkan saya, Jaruzima. Nanti tolong ingatkan, mungkin selepas kita habis ayat ni kejap, kita akan iklan kejap, ambil masa untuk mungkin jawab soalan tu. Kan? Dan nanti. Takut saya terlupa. Nak jawab awal tadi patutnya. Takut terlupa. Fasma'uni, maka dengarkanlah aku. Baik. Di sini lelaki ini menggunakan perkataan apa? Fasma'un. Dia fokus tentang apa? Fokus tentang dengar. Dan Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz boleh kuat sikit suara tak? Tak apa kuat lah. Ya. Kat orang lain tak macam mana orang lain kuat dengar? Orang lain bagaimana yang lain? Okey Ustaz. Okey lah. Okey. Handphone saya ni. Ya. Suara ada tapi kurang kuat je lah. Okey. Saya cuba kuatkan sikit sebentar. Baik, saya harap okey. Saya harap okeylah suara. Baik. Lelaki ini sebut tentang fasmaun, maka dengarkanlah nasihatku. Sedangkan kalau kata nak beriman, utusan yang diutus oleh Allah berada di depan mata. Boleh tengok. Kan? Kadang kita nak tengok barang kan, baru lebih kita percaya. So kalau mereka nak beriman dengan melihat Rasul yang diutus itu, dah boleh dah kalau nak beriman. Melihat lelaki yang datang itu dengan keikhlasannya, dah boleh dah kalau nak beriman. Tapi lelaki ni fokus, maka dengarlah nasihatku. Dia fokus tentang pendengaran. Kenapa? Kerana ajaibnya pendengaran ini dia boleh merubah manusia. Bayi kan, dengan mendengar apa yang jadi pada dia boleh bercakap. Dengan mendengar dia boleh bercakap. Betul tak? Dia bukan baca. Dia dengar mak ayah dia cakap, dia boleh bercakap. Kalau mak ayah dia cakap bahasa Melayu, dia akan cakap bahasa Melayu. Mak ayah dia cakap bahasa Inggeris, cakap bahasa Inggeris. Walaupun dia orang Melayu, tapi mak ayah dia cakap bahasa Mandarin, maka anak dia akan cakap bahasa Mandarin. Kenapa? Anak dia mendengar. So, baby dengan mendengar boleh apa? Boleh bercakap.
Para sahabat ridwanullahi alaihim, kebanyakan daripada mereka adalah orang yang tak reti membaca. Maka ketika mana turunnya wahyu, apa yang Nabi lakukan? Nabi kumpulkan para sahabat dan Nabi akan membacakan kepada mereka apa? Ayat Al-Quran. Begitu juga Nabi Muhammad SAW. Ketika mana turunnya wahyu pertama, Jibril suruh baca, Nabi kata, ma'ana biqari, aku tak boleh baca. Maka Nabi mendapat wahyu dengan cara apa? Dengan cara mendengar. Para sahabat mengambil perkara yang sama daripada Nabi SAW. Mereka mengambil dengan cara mendengar daripada baginda SAW. Dengan mendengar Al-Quran daripada Nabi SAW, apa yang terjadi? Para sahabat berjaya merubah dunia. Para sahabat berjaya merubah dunia. Dengan hanya apa? Dengan hanya mendengar. Dengan mendengar, manusia boleh mengagak ataupun menganggar, boleh predict. Dan juga boleh analyze. Bunyi apa tu? Dengar je bunyi burung, dah tahu dah. Boleh apa? Dah boleh predict dah. Dengar je bunyi apa? Bunyi brake tayar atas jalan raya, dah boleh dah agak-agak. Ini mungkin ada sesuatu yang nak berlaku. Accident ke apa. Kita tengah berjalan, dengar bunyi kat belakang, kita tahu daripada belakang kita ada kenderaan ataupun ada orang yang datang. Dengan apa? Dengan mendengar. Dan sebab itu, mendengar dia satu perkara yang ajaib. Melihat, kita boleh melihat ke depan. Tetapi dengan mendengar, kita boleh mendengar sekeliling. Dengan sebab itu, dalam banyak ayat dalam Quran, Allah sebutkan terlebih dahulu pendengaran sebelum Allah sebut tentang penglihatan. Kenapa? Kerana pendengaran banyak kesannya kepada seseorang. Dan sebab itu kalau cerita tentang Al-Quran, Allah sebut banyak tentang dengar. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu. Dan apabila dibacakan kepada kamu Quran, maka dengar. Dengar je. Tak apa. Kadang orang mungkin anak-anak kan tak berapa berminat nak belajar Quran. Tak apa, bagi dengar je, cukup dah. Kita pasang kat rumah, kita pasang dalam kereta, bagi dia dengar je. Okey, insya-Allah akan ada perubahan pada diri dia dengan hanya mendengar. Kalau diukur yang paling laju dalam dunia adalah apa? Yang paling laju dalam dunia adalah apa? Kereta laju? Lajulah. Ada tak lagi laju pada kereta? Ada. Yang paling laju sekali dalam dunia adalah apa? Adalah cahaya. Sebab itu kita mengukur benda-benda yang tak boleh diukur dengan kilometer, dengan jarak, kita akan ukur dengan apa? Kita akan ukur dengan cahaya. Dan contoh, daripada sini nak sampai ke bintang yang paling jauh, dia mengambil masa beberapa bilion tahun cahaya. So dikira dengan apa? The travel of light tu. Kan? Light travel. Itu yang dikira. Sebab cahaya yang paling laju sekali pergerakannya. Cahaya matahari sampai kepada kita berapa lama? Kalau siang kita tengok matahari, waktu kita tengok itu adalah cahaya matahari yang sekarang ke? Live ke? Itu adalah 8 minit yang lepas. Cahaya matahari kita tengok, lepas tu kita tengok itu adalah cahaya matahari yang keluar 8 minit yang lepas. So dia sampai kepada kita 8 minit baru sampai. So kita mengukur kelajuan yang laju dengan cahaya. Tetapi ada yang lebih laju daripada cahaya. Apa dia? Doa yang dilafazkan oleh seorang Muslim. Kita berdoa sekarang di bumi,
Kedengaran tak di langit? Dengar. Langit ke berapa? Langit dunia? Langit ketujuh. Langit ke-7. Berapa lama cahaya nak sampai ke langit ke-7? Tak ada manusia yang boleh kira lagi. Tak ada manusia yang boleh kira. Bintang tu berada di langit dunia. Lapisan yang pertama. Itu pun mengambil masa berapa bilion tahun nak sampai ke bintang yang paling jauh sekali. Tapi lajunya doa kita. Hebat Allah je. dengar. Sebab itu pendengaran dia laju. Lebih laju daripada cahaya. Walaupun kalau kita tengok kilat atau petir tu nampak dia punya flash dulu baru dengar bunyi kan. Tapi dengan doa tak. Doa sekarang ni kita sekarang ni kan kita nampak cahaya matahari 8 minit lepas. Tapi kalau kita doa sekarang kat langit tu dengar lagi berapa minit ke dengar terus. Dengar terus. Terus Terus. dengar live. Terus. So laju tak? Sound. Oh, hebat je. Sebab itu dalam Quran banyak sebut tentang pendengaran. Didahulukan tentang pendengaran. Dan dalam memberi nasihat. Sebab itu Nabi SAW sebutkan dalam hadis ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Dengan apa? Nasihat adalah dengan kita beri dengan mulut apa? Supaya dia mendengar. Kerana daripada pendengaran akan memberi kesan yang banyak, mempunyai banyak faedah kepada seseorang. Ya. Dengan pendengaran dia akan mempengaruhi seseorang. Contoh, katakan orang tu, ya, dia tak pernah masuk saya punya kelas. Tiba orang kata, kelas Ustaz Faiz ni, janganlah dengar. Dia kalau cakap, ui, panjang, cerita bersimpang siur, tak ke mana-mana tak dia pergi. So, orang yang belum pernah masuk kelas saya tu, bila dia masuk je kelas saya, apa dia punya apa? Perception dia? Dia akan dah ada persepsi, betul tak? Walaupun itulah kali pertama dia masuk saya punya kelas. Kan? Maka pendengaran dia akan merubah apa? Persepsi. Kita tak pernah jumpa orang tu. Tapi kalau kita dengar cerita, dia ni kau jangan kawan dengan dia tau. Dia ni ish. Kita akan apa? Kita dah ada persepsi dah tentang orang tu. Padahal kita tak kenal pun dia. Kali pertama jumpa dia, kita tak pernah berurusan dengan dia. Tapi dengan mendengar, dia dah ubah kita punya apa? Persepsi kita terhadap seseorang. Sebab itu dia dengar, pendengaran ni dia sangat mahal. Sebab itu Nabi suruh jaga tentang pendengaran. Dan dalam Al-Quran, Allah sebutkan pada surah Luqman ayat kedua, minan nas may yashtari lahwal hadith liyudilla an sabilillah. Dan sebahagian daripada manusia ada yang dia membeli lahwal hadith. Lahwal hadith terjemahannya adalah perkataan yang melalaikan. Perkataan yang melalaikan. Ibnu Abbas menafsirkan lahwal hadith ini adalah apa? Wallahi huwal ghina. Demi Allah, itulah dia lagu. Lagu kita tengok ke kita dengar? Lagu kita Dengar. dengar. Maka sebab itu Al-Quran melarang menegar tentang perkara itu agar menjaga pendengaran. Dia akan dengan pendengaran dia akan buat apa? Dia akan ubah cara fikir, dia akan ubah persepsi. Hanya dengan mendengar. Itu orang banyak cara fikirnya itu diubah. Bukan dengan cara agama lagi. Kenapa? Hanya dengan dia mendengar. Dia bukan pergi belajar mana pun. Dia biasa dengar, diulang-ulang. Dan sebab itu pun ada apa? Metod penipuan yang diulang itu akan menjadi satu kebenaran. Kalau orang duk setiap hari cakap benda yang tipu. Dia duk ulang-ulang benda yang tipu tu, akhirnya orang akan percaya dengan penipuan tu. Dia akan mula percaya yang dia dengar. Kerana dengar, dia akan ubah persepsi seseorang. Maka lelaki ini kata, sungguhnya aku beriman dengan Tuhan kamu, maka dengarlah nasihatku. Lelaki ini berharap, ini harapan yang terakhir dia. Kerana dengan melihat Rasul itu, dengan melihat kebaikan Rasul itu,
dengan approach Rasul itu dan juga lelaki tidak dapat merubah penduduk bandar. Dan perkara terakhir yang lelaki ini lakukan, mudah-mudahan dengan mendengar nasihat lelaki ini, mudah-mudahan penduduk bandar itu akan berubah. Kerana pendengaran dia berkaitan dengan spiritual, penglihatan dia berkaitan dengan fizikal. Penglihatan berkaitan dengan fizikal, pendengaran dia berkaitan dengan dalaman. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhan kamu, maka dengarlah nasihatku. Ayat ke-26. Qila dkhulil jannah. Lalu dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam syurga. Tadi tengah cerita tentang apa? Tengah cerita tentang lelaki itu berkata kepada kau, dengarlah nasihat aku. Tiba-tiba dah terus dah dikatakan kepada lelaki itu masuklah ke dalam syurga. Apa jadi? Di antaranya, antara plot itu apa yang terjadi? Dia kena bunuh. Surah Mati. itu lelaki itu matilah, dah mati baru boleh masuk syurga. Maka yang terjadi ialah lelaki itu telah mati. Macam mana boleh mati? Dibunuh ya. Dibunuh oleh, Kaum dia. telah dibunuh oleh kaumnya. Maka lelaki itu telah dibunuh oleh kaumnya. Baik. Allah tak sebut dekat sini. Betul tak? Allah tak sebut. Ceritanya tak disebut. Kenapa? Penting. Kenapa Allah tak sebut? Ada tak dalam surah yang lain yang ataupun kisah yang lain yang Allah sebut bahawa kaum ini membunuh? Ada tak? Ada. Kalau cerita tentang Bani Israel, ada tak Allah sebut Bani Israel mereka membunuh nabi-nabi mereka? Ada tak? Ada. Ada. Tapi di sini Allah tak sebut tentang lelaki ini dibunuh oleh kaumnya. Kenapa? Antaranya ialah cerita lelaki ini disampaikan kepada siapa? Kepada Quraisy Mekah. Kerana nak beritahu dia orang punya perangai ini sama dengan cerita penduduk bandar ini. Maka Allah tak sebutkan bahawa lelaki itu dibunuh oleh kaumnya setelah berdakwah. Kerana kan antaranya tidak mahu memberi idea kepada Quraisy Mekah apa yang perlu dibuat. Takut nanti Quraisy Mekah dapat idea pula, penduduk bandar tu bunuh lelaki tu, settle lah masalah dia. Kan? So kita pun apa lagi? Marilah bunuh Muhammad ni. Selesailah kita punya masalah. Maka Allah skipkan bahagian apa? Bahagian lelaki itu dibunuh kan? Kerana tak nak memberi idea kepada Quraisy Mekah. Walaupun mungkin mereka adalah kan terfikir ataupun belum lagi terfikir kan, mereka waktu itu di Mekah itu mereka sedang nak melobi Nabi. Tengah nak melobi kan, dalam hadis ceritakan datang jumpa Nabi nak bagikan harta, nak bagi jawatan, nak bagi apa je Nabi nak, dia akan bagi. Dia cuma minta satu je kan, agar apa? Agar Nabi hari ini sembah Tuhan dia, besok sembah Tuhan Nabi balik. So selang-seling untuk menyembah Tuhan. Gila-gila lah, bukan jangan sembah Allah langsung. So gila-gila lah kan. Dia orang pun akan sembah Allah, tapi Nabi pun kena sembah juga Tuhan mereka kan, begitu. Belum ada lagi idea mungkin nak membunuh. Idea nak bunuh Nabi kerana ketika itu Nabi dijaga oleh kaumnya, oleh kabilah Nabi SAW kan. Tapi mereka cuba untuk nak melobi Nabi dan cuba untuk nak apa? Menghalau Nabi. Dan akhirnya mereka menghalau. Cerita tentang nak bunuh Nabi itu timbul ketika di Madinah. Waktu surah Al-Hashr, kita dah pernah tadabbur sebelum ini, surah ke-59 tentang Bani apa? Yahudi di Madinah. Ada Bani 3 je. Bani Quraizah, Bani apa lagi 2 dah lupa dah. Asia ingat tak? Ada 3 je. Kabilah dekat Madinah kita ada.
Ajar Zainul tahu. Bani. Kita ada Bani Qainuqa, kita ada Kainukok. Bani Kainukok. Quraidah. Betul. Dan satu lagi Bani Nadir. Bani Nadir. Yang nak bunuh tu kan. So, kisah tentang Bani Nadir itu waktu yang dia nak bunuh Nabi lah. Baik. Maka mungkin tak terfikir, maka Allah tak naklah kan. Pokok dia fikir, kita bunuh je lah Muhammad ni, selesai. So Allah tak nak mesparkkan di idea. So Allah skipkan bahagian cerita tentang lelaki itu di baik. Dan kalau kita lihat ayat 25-26, ayat 25 itu cerita tentang lelaki itu, dialog lelaki itu tiba-tiba terus masuk, terus je lelaki itu dikatakan kepada lelaki itu masuklah ke dalam syurga. Seolah nak beritahu apa? Nak beritahu betapa cepatnya ganjaran yang Allah berikan kepada lelaki tersebut. Dia macam kena bunuh je, lepas tu dah masuk syurga. Tak ada dah nak rasa apa-apa. Mungkin waktu dibunuh itu pun dia tak merasakan apa-apa, kan? Mungkin rohnya telah dicabut sebelum dia itu, mungkin pisau itu sampai ke badan dia, wallahu a'lam. Kan? Mungkin juga dia merasakan kesakitan ketika dibunuh, tapi betapa cepatnya nikmat Allah berikan kepada dia. Habis je dialog tu terus dah dikatakan masuklah ke dalam syurga. Kenapa? Kerana Allah Azza wa Jalla memang sangat tidak sabar untuk mengurniakan kepada hamba-hambanya nikmat. Allah memang tak sabar. Allah memang tengah tunggu kita nak apa? Allah tunggu kita nak meninggal dunia je untuk Allah nak bagi kepada kita pelbagai nikmat. So Allah memang tak sabar nak bagi kepada kita. Waktu kita tadabbur dalam bahasa Al-Quran dulu, ketika mana kita mentadabbur perkataan sin dan juga saufa, kita melihat tentang perkara ini. Maka Allah satu zat yang pertama tak mungkiri janji, yang kedua tidak menunda apa yang Allah janji nak bagi. Allah bagi, Allah akan bagi terus. Tak ada nak tunggu-tunggu, tak ada nak semak dulu ke apa ke, tak ada. Layak aja, terus akan datang. Maka dikatakan kepada lelaki ini, masuklah ke dalam syurga. Tak diceritakan prosesnya dibunuh, bagaimana lelaki itu dibunuh, itu pun tidak diceritakan bagaimana. Lalu dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam syurga. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Ia berkata, alangkah baiknya kalau kaumku mengetahui. Kita lihat, lelaki ini disuruh untuk masuk syurga. Masuk sahaja lelaki itu ke dalam syurga, qala, lelaki itu terus berkata. Kan tak ada apa-apa pun dekat sini yang Allah letakkan waqala ke iza qala ke, tak ada apa-apa pun huruf menunjukkan lelaki itu serta-merta berkata. Bila dikatakan lelaki itu masuk ke dalam syurga, masuklah dalam syurga, lelaki itu terus cakap apa dia? Alangkah baiknya kalau kaumku mengetahui. Boleh nampak tak betapa lelaki ini sayang kepada kaumnya, sayang kepada penduduk bandar. Sehingga kan bila dia dah masuk ke dalam syurga, dia bukannya sebut tentang ya Allah terima kasihlah ya Allah bagi aku masuk syurga, sebab aku dah penat dah kat dunia tu ya Allah, buat macam-macam, buat baik, buat ibadah, tolong aku dah penat dah ya Allah. Ya Allah terima kasihlah kau bagi aku masuk dalam syurga ya Allah. Kerana aku memang tak sabar. Ya Allah, terima kasih kau bagi aku masuk syurga, ya Allah. Cantiknya syurga ni, ya Allah. Cantiknya. Kan? Tak ada. Lelaki itu kisahkan tentang apa? Dia masuk dalam syurga, apa yang dikisahkan? Dikisahkan tentang apa? Tentang kaum. Dia bukan kisahkan tentang syurga yang dia dapat tu. Tapi betapa dia sayang kepada kaumnya, kepada penduduk bandar itu yang telah membunuh dia. Dia tak kata pun, ya Allah terima kasih, ya Allah kau bagi aku masuk syurga setelah aku dibunuh oleh kaum yang zalim itu,
Ya Allah, kau seksalah mereka, ya Allah, sebab diorang dah buat zalim dekat aku. Tak ada pun sebut perkara yang buruk. Tak ada pun minta mereka itu dibalas. Tak. Bahkan dia berharap bahawa kaum dia tahu apa yang dia dapat ni supaya apa? Supaya mereka akan beriman kepada Rasul itu. Sebab ketika itu lelaki itu dah mati. Penduduk bandar masih ada lagi. Maka lelaki itu berharap penduduk bandar itu, kaum dia beriman. Dan dia berharap kalaulah. Sebab itu di sini digunakan perkataan ya laita qaumi. Ya ini kita potong. Ya ni wahailah. Wahai. Dia macam ya ayyuhalladzi, ya ayyuha tu. Ya itu adalah wahai. Perkataan laita. Perkataan laita ini, terjemahan perkatanya apa? Ada tak siapa yang ada? Ayat 26. Terjemahan perkata letakkan apa? Alangkah baiknya. Alangkah baiknya. Letak alangkah baiknya juga. Ya. Terjemahan saya ada letakkan alangkah baiknya jikalau. Alangkah baiknya jikalau. Perkataan laita, terjemahannya ialah besar. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Terjemahan perkataannya adalah mudah-mudahan. Dan perkataan mudah-mudahan ini kita biasa dengar. Biasa kita dengar perkataan la'allakum. Biasa dengar? Kita biasa. La'allakum apa? Mudah-mudahan Mudah-mudahan Kamu semua. perkataannya adalah la'alla. La'alla. Baik. Kenapa dia tak ada baris? Dia jadi star je. Baik. Jadi apa beza laita dan juga la'alla? Kedua-duanya makna perkataannya adalah mudah-mudahan. Baik, bezanya ialah la'alla. Kalau kita terjemahkan mudah, kita adalah dia macam bentuk, kedua-duanya bentuk pengharapan sebenarnya. Satu bentuk yang apa? Pengharapan. La'alla dia lebih kepada mengharapkan sesuatu yang berkemungkinan jadi. Kan? Dia umpama macam cita-cita. Dia umpama kita kata dia adalah cita-cita. So cita-cita dia satu perkara yang ada kemungkinan lah dia akan jadi. Baik, laita menunjukkan satu bentuk pengharapan yang susah nak terjadi, tak mungkin terjadi ataupun mustahil akan terjadi. Itu digunakan laita. Dan dia lebih dekat dengan apa? Angan-angan. Untuk sesuatu yang mustahil akan terjadi. Satu yang tak masuk akal, yang sangat susah untuk nak terjadi. Maka itu beza la'alla dan juga laita. Dan di sini lelaki ini guna laita, dia tak guna la'alla. Dan dalam Quran Allah banyak guna la'alla bila Allah cerita tentang takwa. Kan? Kutiba alaikumusiyam, bila Allah cerita tentang puasa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dengan puasa Allah harapkan, harapan Allah dengan puasa itu mudah-mudahan kamu bertakwa. So boleh capai tak takwa tu? Boleh. Allah gunakan la'alla. Dia satu yang boleh dicapai. Tapi bila guna laita dalam penggunaan bahasa Arab, dia adalah sesuatu yang tak mungkin dicapai. Sebab itu kita tengok antaranya dalam surah An-Naba, kan? Ayat yang terakhir dalam surah An-Naba. Apa yang disebutkan? Harapan orang-orang yang engkar. Apa harapan mereka? Yang terakhir, wa yaqulul kafiru. Aku kafiru. Apa ni? Ya laitan ni
kuntum turaba. Betul tak? Ya Ha, jadi laitani. tanah tu. Baik aku jadi tanah. Apa nama? Jadi tanah. Kalau tak debu dah atau tanah. Ya laitani kuntu, alangkah baiknya kalau aku menjadi tanah. Digunakan perkataan laita. Menunjukkan apa? Allah Satu dah. Tangan. Tak mungkin jadi. mustahil, tak mungkin akan terjadi. Menunjukkan betapa besarnya penyesalan mereka sampai dia tahu dah. Orang kafir pun waktu tu dia tak guna la'alla. Dia pun guna laita. Sebab apa? Dia tahu dah memang mustahil lah. Mustahil. Tapi dia sebutlah juga sebagai apa? Tanda penyesalan dia. Disebut juga sebagai tanda penyesalannya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Baik, maka perkataan laita dia satu bentuk pengharapan tapi satu yang angan-angan, satu yang mustahil akan berlaku. Maka lelaki ini berkata, ya laita qaumi ya'lamun. Kalaulah kaum aku Jadi ini tanah. boleh mengetahui. Tapi dia pun tahu perkara itu adalah perkara yang mustahil sebab ialah dia dah mati, dia tak boleh nak buat apa. Dan boleh nampak syurga dan neraka itu hanya boleh dilihat oleh orang yang telah mati. Yang dah masuk dalam kubur, Allah perlihatkan. Seperti mana Fir'aun, Allah perlihatkan kepada dia tempat kembalinya setiap hari. Sekali waktu pagi dan sekali pada waktu petang. Allah perlihatkan kepada dia neraka. Lalu dia minta agar hari kiamat itu dilambatkan. Ada pun orang-orang yang beriman, Allah perlihatkan kepada mereka 2 kali juga. Pagi dan petang. Tempat kembali mereka. Iaitulah syurga. Lalu mereka minta agar disegerakan hari kiamat itu. Akan tapi sebab itu dalam Quran Allah dah sebut apa? Hari kiamat itu akan datang. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Takkan cepat dan juga takkan lambat. Walaupun sesaat. Kerana kisah itulah. Orang kafir minta lambat. Orang yang beriman dalam kubur minta cepat. Sebab masing-masing. Kan? Lalu Allah kata, Allah yang Maha Adil kata, aku dah tetapkan masa tak ada cepat dan tidak akan ada yang lambat. Baik. Makanlah. Ya laita qaumi ya'lamun. Mereka berharap, lelaki ini berharap agar kaumnya tahu apa yang dia sedang dapat. Betapa, tak tahulah nak cakap, betapa murninya hati lelaki ini. Dahlah dia itu, kalau dia duduk je di hujung kota itu, seorang dia, beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Okey tak? Okey je, tak ada apa masalah. Penduduk bandar, telah sampai tak dakwah kepada mereka? Telah sampai. 3 orang Rasul tu telah diutus. Maka dah tak jadi dah hal kalau dia tak pergi. Sebab hak yang perlu didapati oleh penduduk bandar dah dapat dah. Dakwah telah sampai kepada mereka. Kan, tetapi lelaki ujung kota ini dengan kedudukannya itu yang dari sudut apa? Dari sudut kedudukan jawatan dia tak ada. Orang duduk kampung dan duduk luar bandar. Dari sudut keilmuan dia bukanlah orang yang tinggi. Dari sudut hartanya mungkin bukanlah orang yang kaya. Orang kampung. Untuk dia pergi ke bandar, menghadap dengan orang-orang kaya, menghadap CEO ni. Bukan perkara yang mudah. Dia perlu kepada satu keazaman yang kuat. Dan lelaki ini yang memacu dia adalah apa? Sayangnya dia kepada kaum. Itu yang menyebabkan dia tolak tepi malu ke, nanti kena gelak ke, nanti orang kata engkau ni apa, ustaz ni segera, engkau ni siapa. Dia tolak tepi semua tu. Kenapa? Kerana sayangnya dia kepada kaum dia dan dia bimbang tentang keselamatan dunia ke akhirat. Dia bimbang tentang keselamatan akhirat kaum dia. Dan inilah sayang yang sebenar. Kerana ada orang yang dibimbangkan tentang anak dia, tentang ahli keluarganya. Macam mana nanti kalau dia meninggal, anak-anak dia nak makan apa? Nak hidup macam mana? Dia bimbang tentang itu. Lalu dipersiapkan anak-anak dia. Supaya nanti kalau dia tak ada, anak dia boleh survive sendiri. Boleh dapat pekerjaan yang baik, boleh hidup selesa, tak susah macam dia. Tetapi
Adakah itu tanda sayang yang sebenar? Tak. Tanda sayang yang sebenar ialah ibu bapa yang mempersiapkan anaknya, yang mengambil kira untung nasib anaknya nanti di akhirat. Itu sayang yang sebenar. Kalau hanya setakat kisah tentang bagaimana anaknya nanti nak hidup, dia nakkan anaknya mempersiapkan anaknya agar anaknya hidup senang di dunia, maka itu bukan kasih sayang yang sebenar. Sebab itu sayangnya lelaki ini pada kaumnya adalah sayang yang sebenar yang diajarkan oleh Al-Quran, iaitu bimbang tentang akhirat. Sebab itu Nabi Yaqub alaihissalam dan Nabi Ibrahim sebelum itu, ketika mana mereka nak wafat, apa yang dibimbangkan, dia tanya kepada anak dia, apa yang kamu akan sembah setelah ketiadaan aku. Itu yang dikisahkan tentang kehidupan akhirat anak dia. Anaknya hidup di dunia pandai-pandailah sendiri. Setiap orang rezekinya Allah telah tetapkan. Carilah dan tetap akan dapat apa yang Allah telah takdirkan kepada dia. Tapi kehidupan akhirat itu perkara yang perlu diusahakan. Kerana kalau gagal di sana, dia adalah gagal selama-lamanya. Dan kalau berjaya, dia adalah berjaya selama-lamanya. Tapi di dunia, kalau seorang itu berjaya, adakah dia akan berjaya selama-lamanya? Tidak. Kalau dia gagal, adakah dia akan gagal selama-lamanya? Juga tidak. Maka kebimbangan ibu bapa, kasih sayang ibu bapa yang sebenar ialah apabila ibu bapa itu risau tentang untung nasib anaknya nanti di akhirat. Dan inilah yang ditunjukkan oleh lelaki ini. Kemurnian, keikhlasan, bimbang tentang kaumnya itu, dia bimbang tentang kehidupan akhirat. Tentang kehidupan dunia, dia dah tak kisah dah. Dia dah tak kisah dah. Tapi yang dia datang ke bandar itu untuk berdakwah, memberi nasihat, menolak segala, menolak malu, semua benda dia tolak tepi. Sebab apa? Kerana dibimbangkan kehidupan akhirat. Maka itu yang perlu kita beri perhatian pada anak-anak kita, pada cucu kita, pada keturunan kita, agar mereka memberi kita nak apa? Utamakan kehidupan akhirat mereka. Bukanlah maksudnya dah tak payah dah macam tu nak fikir dia sekolah mana ke, nak plan nanti untuk dia kerja apa ke dan sebagainya. Tak, bukan. Akan tapi kita nak betulkan balik cara fikir kita. Kita sekarang ini, pendidikan yang kita berikan kepada anak kita, kepada cucu kita, dia menghala ke mana? Adakah lebih untuk mempersiapkan dia kepada kehidupan dunia ataupun kepada kehidupan akhirat? Maka itu yang kita nak ubah. Biar dia sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Cara fikir itu yang kita nak ubah. Bukan suruh tinggalkan persiapan anak untuk kehidupan dunia. Tidak. Cuma kita nak tengok percentage, mana yang lebih kita utamakan. Mana yang kita lebih persiapkan. Kehidupan dunia dia ke ataupun kehidupan akhirat. Kalau kehidupan dunia yang sekarang ini kita lebih siapkan, percentage-nya itu lebih. Maka sekarang beralihlah. Persiapkan juga kehidupan akhirat dia. Persiapkan juga kehidupan akhirat dia. Kerana kehidupan akhirat itu adalah bukti sebenar kasih sayang ibu bapa kepada anak. Ibu bapa yang dia bagi apa yang dia nak atas nama anak, sayang anak tu, so apa anak nak dia bagi. Tapi dia tak pernah kisah tentang anak tu punya solat, anak tu punya bacaan Quran, anak tu punya akhlak, anak tu punya puasa, anak tu punya kefahaman tentang agama. Dia macam okey-okey je lah. Dan apa yang dia baca kat sekolah tu, itu je lah. Dan dia tak pernah cek, tak pernah semak, tak pernah tanya. Tak pernah. Maka sebenarnya ibu bapa itu sedang menghancurkan anak dia. Sedang menghancurkan anak dia. Bukan nak memberikan kejayaan, dia sedang nak menghancurkan kehidupan anak dia. Walaupun mungkin nanti dia akan lihat anak dia menjadi seorang yang berjaya di dunia, tapi di akhirat itu perlu juga dipastikan oleh ibu bapa. Dia kena usaha juga kan kehidupan akhirat itu diberi perhatian lebih daripada kehidupan dunia dia. Ini yang lelaki ini ajarkan kepada kita
kasih sayang yang sebenar. Dan ini bukan cerita tentang lelaki ini berdakwah kepada ahli keluarga dia. Bukan lelaki ini bimbangkan tentang ahli keluarga dia. Dia bimbangkan tentang kaum dia. Kita kata apa? Orang satu taman dengan kita. Yang tak ada pun pertalian darah dengan kita. Lantar dia lah. Kan? Dia kaya pun bukannya dia bagi apa-apa kat kita pun. Penduduk bandar itu sedang lenang. Lelaki itu tetap duduk di hujung bandar. Tak merasakan pun apa yang penduduk bandar rasakan. Tapi adakah lelaki itu kisah tentang perkara itu? Tak. Dia berdakwah, dia tetap ajak memberi nasihat. Kerana benar-benar dia sayang kepada kaumnya itu. Sehingga kan dah sampai ke syurga pun masih lagi dia bimbang tentang kaum. Dan inilah bukti cinta yang sebenarnya. Bukti cinta yang sebenar-benar. Sebab itu Nabi SAW sebutkan dalam hadis. Nabi sayang tak dekat kita? Sangat sayang. No doubt. Tak ada ragu. Nabi SAW sangat sayangkan kita. Tapi Nabi SAW sebutkan dalam hadis. Sesungguhnya aku lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Sesungguhnya aku tak mewariskan dinar ataupun dirham. Tetapi Nabi wariskan apa? Nabi wariskan ilmu. Kenapa? Dengan ilmu itu akan menjamin apa? Menjamin kesejahteraan kehidupan akhirat. Dinar dan dirham itu adalah untuk kehidupan dunia. Dan Nabi tak mewariskan itu pun kepada kita. Tak. Nabi tak wariskan itu. Perkara itu akan datang. Allah telah rezekikan, telah tetapkan perkara itu. So tak perlu bimbang. Kan kita pun tahulah kalau cari akhirat dunia akan datang. Kalau cari dunia, dunia je lah. Tetapi adakah kita betul-betul implement perkara itu dalam nak mendidik anak dan cucu kita? Kita utamakan kehidupan akhirat. Kita tahu dunia akan datang kalau diutamakan akhirat. Tapi dalam mendidik anak cucu, adakah kita utamakan pendidikan akhirat ataupun pendidikan dunia? Jika kita utamakan pendidikan dunia, itu yang dalam Quran selalu sebut. Mereka mendustakan Allah, mereka mendustakan Rasul. Dia tahu tapi dia tak buat. Itu yang Al-Quran mencela orang-orang munafik. Allah mencela, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Beriman, kenapa kamu cakap apa yang kamu tak buat? Kamu tahu dunia akan datang mengejar akhirat. Tapi kalau kejar dunia, dunia je dapat. Tapi kenapa kamu persiapkan anak keturunan kamu untuk kehidupan dunia? Tak siapkan dia untuk kehidupan akhirat. Nabi tinggalkan ilmu, Nabi tak tinggalkan dinar dan juga dirham. Kerana Nabi benar-benar sayang kepada kita. Nabi bimbangkan tentang apa? Kehidupan akhirat. Sebab itu Nabi duduk di Nabi minta apa? Setiap Nabi ada satu permintaan yang Allah akan bagi tanpa Allah pertikaikan. Walaupun permintaan dia itu tak masuk akal, Allah akan tunaikan tanpa pertikaikan. Dan setiap Nabi telah gunakan permintaan satu. Kalau kita buatlah satu wish. Telah digunakan. Kalau Aladdin dia ada 3 kan. Tapi setiap Nabi itu Allah bagi satu. Daripada doa-doa dia yang banyak itu mukjizat dia yang lain, Allah bagi satu-satu doa, permintaan yang Allah akan tunaikan tanpa Allah pertikaikan. Sebab ada doa, ada permintaan Nabi atau Rasul yang Allah tak tunaikan. Contoh Nabi Ibrahim, dia nak minta ampun untuk ayah dia. Allah tunaikan tak? Allah tak tunaikan. Ada. Nabi menginginkan pakciknya Abu Talib beriman. Allah tunaikan tak? Allah tak tunaikan. Tapi ada satu permintaan, setiap Nabi kalau dia minta digunakan wish itu, Allah akan makbulkan. Dan Nabi kata, aku simpan permintaan itu li ummati, untuk umatku pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Kenapa Nabi simpan sampai hari kiamat? Sebab Nabi nak selamatkan. Nabi kisah tentang kehidupan akhirat umat dia. Tentang kehidupan dunia, Nabi tak kisah. Nabi kata, antum a'lam bi umuri dunyakum.
Nabi kata, kamu lebih tahu tentang urusan-urusan keduniaan kamu. Bidang kamu lebih tahu. Nabi kata, terpulanglah ketika mana Nabi melihat seorang sahabat yang dibuat kacuk kurma. Dia mengkacukkan kurma. Nak bagi buah itu lebih banyak, lebih sedap. Nabi kata, antum ma'alamu bi umuri dunia aku. Kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Buatlah. Asalkan dia tak melanggar halal dan juga haram. Buatlah. Nabi tak pertikaikan, tak kisah pun tentang perkara itu. Tapi Nabi kisahkan tentang kehidupan akhirat umat dia. Sebab itu Nabi betul-betul bimbang. Nabi lah yang orang yang paling sibuk nanti ketika di mahsyar. Paling sibuk. Kenapa? Kalau ikutkan dah masuk syurga, sudahlah. Tapi Nabi bimbang tentang untung nasib umat dia di akhirat. Dan itulah bukti cinta yang sebenar. Bukti cinta yang sebenar. Kalaulah Nabi cinta kepada kita, umat dia, sebagaimana kita cinta kepada anak-anak kita yang hanya kisah tentang kehidupan dunia, maka apalah nasib kita nanti di akhirat. Tak ada syafaat Nabi, tak ada telaga, tak ada apa yang kita boleh minta daripada Nabi SAW. Kalaulah cinta Nabi sama macam cinta kita kepada anak-anak kita. Nabi akan doa, ya Allah, bagilah umat aku semuanya kaya. Nabi tak kisahkan tentang itu. Kerana kehidupan dunia susah macam mana pun, daripada dia lahir sampai dia mati, itu ada jangka masa dia, ada jangka hayat dia. Tapi kesusahan di akhirat itulah kesusahan selama-lamanya. Dan satu hari kesusahan di akhirat itu tak menyamai langsung dengan kehidupan dunia. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari kehidupan akhirat sama dengan 1000 tahun kehidupan dunia. Maka susah sehari kehidupan di akhirat. Nak bandingkan dengan kehidupan dunia, ada tak tolok bandingnya? Tak ada tolok banding dia. So kalau anak kita fakir, miskin daripada dia lahir je memang dah miskin dah. Sampai dia mati, Allah takdirkan umur dia 100 tahun. Dibandingkan dengan kesusahan akhirat, ada makna tak? Tak ada tandingan pun. 100 tahun dengan 1000 tahun, itu baru sehari. Kalau hidup dekat akhirat itu berapa hari hidup dekat akhirat? 2 hari, 3 hari? Hidup ke akhirat selama-lama. Jadi apalah kesusahan kehidupan dunia? Kalau Allah telah takdirkan kepada anak-anak kita itu, dia susah di dunia. Dan bayangkan kalau kita sibuk mempersiapkan anak kita, keturunan kita dengan kehidupan dunia dia. Dia tak sempat pun habis. Tak sempat pun bekerja. Tak sempat pun menikmati gaji yang besar atau jawatan yang tinggi. Tak sempat pun. Tengah belajar, meninggal. Dan waktu itu, kita telah mengabaikan pendidikan akhirat dia. Jadi macam mana nanti kita nak membayangkan dia menghadapi berseorangan nanti di dalam kubur. Dan itu perkara yang nanti kita akan diminta untuk dipertanggungjawabkan. Apa yang kita telah persiapkan. Dan ini perkara yang di hujung tahun ini, dan inilah perkara yang dibincangkan. Apa yang dah buat tahun ni, apa plan untuk tahun depan. Akan review balik tahun ni dah buat apa. Dan Allah sebutkan pada surah Al-Hashr, ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri itu melihat apa yang telah dipersiapkan untuk hari esok. Untuk hari esok. Kan? Ketika mana seorang ayah pada malam hari, esok anaknya nak sekolah, malam hari itu dia kosok baju anak dia untuk sekolah esok. Dia siapkan beg sekolah, dia siapkan alat tulis, dia siapkan air, dia siapkan bekal, dia siapkan duit belanja. Untuk sekolah anaknya esok. Dia perlu juga fikirkan, kalau esok tiba-tiba anaknya meninggal, apa yang telah dipersiapkan untuk anak itu. Kerana Allah peringatkan untuk kita agar kita beri perhatian kepada hari esok yang kita akan tempuh. Kecintaan yang sebenar ialah apabila kita menyintai seseorang itu kerana Allah dan kita bimbangkan kehidupan akhirat dia. Kita bimbangkan kehidupan akhirat dia. Maka kawan kita yang kita nak tahu dialah kawan yang sebenar ialah apabila dia tu akan tegur, akan nasihat kita kalau kita ada buat salah. Itulah dia kawan yang sebenar.
Dan selalunya kita dengan orang yang macam tu kita akan apa, kecil hati. Kau ni mulut laser lah. Cubalah kau jaga hati aku sikit. Betul tak? Kawan yang tegur kita kan. Kau tak patut buat macam ni. Kau tak patut cakap macam ni. Kau tak patut begini, tak patut begini. Kan sebab Allah kata macam ni, Nabi kata macam ni. Selalunya kawan yang macam kita akan apa? Kita akan kecil hati. Kita akan kata kau ni sampai hati kau cakap kau macam tu. Kau ni mulut laser. Sudahlah. Ini mulai pada hari ini kita putus kawan. Tetapi ketahuilah inilah dia kawan yang sebenar. Dia bimbangkan tentang kehidupan akhirat. Dia bukan saja nak berkawan dengan kita di dunia, tapi dia nak berkawan dengan kita nanti juga di akhirat. Maka nak tahu kawan yang sebenar ataupun tidak, ialah kawan yang akan tegur kita bila kita buat salah. Bukannya dia diamkan dengan alasan tak apalah, kau pun dah besar, kau boleh fikir sendiri. Kan? Ataupun tak apalah, kumpulkan masing-masing. Itu bukanlah kawan yang sebenar. Jika ada kawan yang begitu, maka tinggalkanlah. Kita menghargailah kawan yang apa, sanggup untuk nak tegur kita. Sebab nak tegur dia bukan perkara yang mudah. Sebab kita bimbang ni kawan kita kan, kawan baik, kawan lama. Dan nak tegur pula kadang kita antara perkara yang terjadi ialah dalam apa? Saya ini sakat cerita saya sharekan saja. Tak ada apa-apa yang saya apa? Apa tu? Maksudnya janganlah ada rasa buruk sangka. Dalam WhatsApp group di tempat saya duduk di apartmen ni. So, kita ada grup yang untuk resident, grup biasa, public group. Dan kita ada satu grup musolla. So adalah beberapa orang yang rajin bersembang, rajin share di grup yang grup presiden ni lah, grup yang resident. Rajin apa, bila ada apa orang langgar apa parking kan, one way, tapi dia keluar juga ikut one way, dia ikut wrong way lah. Kan wrong way dekat tempat parking tu, dia parking kat tempat orang, barang dia bersepar dekat parking lot, buat bising. So dia orang dalam tu akan tegur, akan marah lah, akan bising lah. So ada yang pandai barang tu marah lah dalam tu kan. Kalau kata apa, aku dapat ni, aku buat ni, marah lah dalam tu. So satu hari ada seorang tu dalam grup resident tu, dia ajak, kata jomlah kita pergi surau, meriahkan surau kita. Tak ada orang, sebab memang kat surau memang hanya ada beberapa orang je lah kan dia. Jadi apa yang jadi ialah yang dalam grup, orang yang dalam grup resident tu kata ingat kita orang ni kat rumah tak solat ke? Kan? Kata ingat kita orang ni tak reti ke nak pergi solat Jumaat. So benda tu sendirilah, kita semua tahu tanggungjawab kita masing-masing. So bila bercerita tentang nak ajak untuk solat berjemaah, responnya begitu. Tapi bila time, sedangkan waktu dalam grup itu dia tegur tentang orang yang wrong way. Dia tegur tu sebab apa? Apa yang dibimbangkan? Dibimbangkan tentang keselamatan. Bila dia buat wrong way tu, ada orang yang masuk akan terlanggar. So dia tegur tu sebab apa? Bimbangkan keselamatan orang yang ikut wrong way tu. Kan membahayakan orang lain. So orang yang ajak untuk solat dan solat berjemaah, dia bimbangkan tentang apa? Dia bimbangkan tentang akhirat. Orang yang wrong way ni dibimbangkan juga, tapi dibimbangkan tentang kehidupan dunia. So bila tegur tentang menyatakan kebimbangan tentang kehidupan dunia, orang semua okey. Tapi bila ada seorang menyatakan tentang kebimbangan kehidupan akhirat, orang semua marah. Orang kata semua pandai lah, kita semua dah besar. Kau ingat kita tak solat ke? Kita orang bising. So sebab itu nak menegur orang dalam sesuatu kelakuan yang dilakukan salah itu perlukan apa? Dia perlukan encouragement yang kuat untuk nak berani untuk nak tegur. Sebab itu kalau kita ada kawan yang berani tegur kita, maka hargailah dia. Sebab bukan mudah untuk nak tegur. Percayalah dia tegur itu adalah kerana Allah. Dia tak sanggup nak tengok kita buat salah dan orang semua membiarkan saja kesalahan yang dilakukan. Dan lelaki ini bukan mudah untuk dia datang ke bandar berdepan dengan orang yang berjawatan tinggi, berdepan dengan orang kaya, bukan mudah. Sebab itu orang yang kadang baca kan ustaz-ustaz ni, ulama-ulama ni, mufti-mufti ni kan, berdepan dengan menteri, berdepan dengan ahli politik, hilang semua, betul tak?
Kan? Ada orang sebutlah, saya tak kata macam tu dan saya tak berpendirian begitu pun. Saya cuma kata ada orang sebut-sebut begitu. Kadang kan betul tak kita bila kita tahu kita ni kedudukannya di mana, berhadapan dengan orang yang kita tahu kedudukannya lebih tinggi. Senang tak nak tegur dia, nak cakap. Kita nak bercakap, nak bersembang pun jadi segan. Nak bersembang je pun jadi segan nak sembang. Ini kan pula kalau nak tegur. So dia bukan perkara yang mudah untuk lelaki hujung bandar, orang luar bandar, orang kampung. Nak pergi tegur orang kaya di bandar, orang yang ada jawatan, semua CEO, dia nak pergi tegur tentang kehidupan akhirat, bukan tentang kehidupan dunia. Bukan mudah untuk dilakukan. Tapi lelaki ini tetap melakukan. Kenapa? Kerana dia betul-betul sayang kepada kaum dia. Dia bukan nak selamat sendiri. Sedangkan kalau fikir kubur masing-masing, dia tu dah selamat. Tapi bukan itu yang dia fikirkan. Ustaz, Ya saya. nak tanyalah pasal kalau kita tegur orang kan. Ya saya. Macam tadi tu lah contoh macam kita tegur orang tu solat. Tapi kita tegur elok-elok je, kita macam ajak dia kan. Dan dia di kalangan macam orang yang rapat lah, contoh macam family kan. Lepas tu dia terasa dengan kita. Jadi kalau macam kita tu nak nasihat balik ke atau kita biar je dia sebab kita dah buat tanggungjawab kita kan. Dan benda tu macam kalau kita kan ada juga kalau kita menyakiti orang pun tak boleh kan. Jadi macam mana? Okey baik. Itu antara cabaran ni yang kita akan alami lah. Biasa kita akan alami bila berhadapan dengan ahli keluarga. Pertamanya, ada beberapa cara lah. Kan, pertama sebenarnya sebutkan sebelum kita boleh share. Kan, ustaz-ustaz lain. Ustaz punya tulisan, ustaz punya video indirectly. Dari Dalam persamaan. dalam public group kan. Group yang kita boleh share. Yang kedua, kalau kita ada kesempatan dan ada kekuatan, kita boleh sembang dengan dia personal. Boleh cakap dengan dia personal. Dan bila kita cakap tu, janganlah cakap kosong, bawakan Al-Quran ataupun hadis dan tengok orang tu. Kalau boleh cakaplah yang ringkas sahaja. Jangan macam ceramah yang berpanjang. Ringkas sahaja, beritahu, selesai. Kan? Yang begitu. Dan selepas itu, kalaulah orang tu macam tak boleh terima, marah ke dan tak suka, itu adalah perkara yang biasa akan dihadapi. So, kita tahu kita buat tu sebab apa? Sebab kita sayang dia. Mungkin dia belum sedar lagi pada waktu itu. Mudah-mudahan nanti ke depan dia akan sedar. Tapi pada kita punya tanggungjawab, kita dah lepas dah. Dan kalau katakan kita tegur dia tentang solat, percayalah. Kalau lepas tu, dia memang dah lain macam dengan kita. Tak nak tegur, tak nak sembang, tak nak apa. Percayalah, setiap kali dia nampak muka kita, apa yang dia akan terbayang? Solat. Dia akan terbayang tentang solat yang kita tegur. So itu menjadi reminder juga kepada dia. Mudah-mudahan nanti Allah akan beri hidayah kepada dia. Bahagian kita dah selesai untuk lakukan. Ada orang yang dia kuat untuk nak tegur lagi dan lagi. Ada orang yang dia tak berapa nak kuat, dia boleh tegur sekali. Buatlah ikut kemampuan dan juga kekuatan. Tetapi jangan tinggalkan. Jangan tinggalkan. Minimum sekali sampaikan dan selepas itu buatlah apa pun cara yang kita mampu. Sebagaimana kita dulu dengan anak kita. Bukan senang nak makan, betul tak? Saya rasa kita semua ada pengalaman. Susah nak makan. Utamanya nak makan sayur. Kita biarkan tak anak kita tak makan. Ataupun kau tak nak makan, sudahlah. Tak nak makan sayur, biarlah. Tak kan? Kita akan cuba pelbagai cara nak bagi anak kita makan. Nak bagi anak kita makan sayur, betul tak? Anak kita tak suka nak pergi sekolah, kita akan buat macam-macam. Pujuk dia bangun pagi nak hantar tadika, bukan senang. Kita akan pujuk dia, cerita macam-macam, bawa mainan, dokong dia, nanti balik sekolah nanti janji pergi beli hadiah, pergi beli aiskrim ke, pergi beli something ke. Kita buat macam-macam, betul tak? Maka lakukan perkara sama. Kenapa buat macam tu? Sebab kita sayang ke anak kita, kita tahu. Kita bimbang dengan kalau tak belajar, kalau tak makan, tak dapat makanan yang seimbang, akan berlaku perkara yang tak baik pada dia. So sebab sayang kita pada anak, kita buat macam-macam. Maka sayang kita kepada ahli keluarga kita tentang kehidupan akhirat dia, kita juga kena buat macam-macam juga. Jangan mudah untuk putus asa dan jangan bermudah-mudah. Saya dah cuba dah lah. Kan?
kita bersungguh-sungguh untuk kehidupan dunia, ahli keluarga kita, kehidupan akhirat ini juga kita kena tunjukkan kesungguhan kita. Jangan Jangan ada double standard bila perkara yang berkaitan dengan agama. Kita selalu macam agama tak apalah, lebih kurang lah. Tapi kalau dengan kehidupan dunia tak, kena sungguh-sungguh buat, kena betul, kena proper, kena ikut SOP dia. Tapi kalau solat ke kehidupan akhirat tak apalah. Solat lewat sikit tak apa. Solat pergerakan ke bacaan ke tak reti sangat, tak berapa betul, tak apa. Kan? Maka jangan kita ada double standard. Baik, maka lelaki ini mengajarkan kepada kita tentang kasih sayang yang sebenar. Kasih sayang yang sebenar, dia lakukan ini bukan kepada ahli keluarga dia, tetapi hanya kepada, kita katakan, penduduk taman dia, kepada kengkawan dia. Itu je. Yang mana tak ada pun pertalian darah. Bahkan mungkin penduduk bandar itu, dia pun tak kenal penduduk bandar tu. Semua orang, ialah dia duduk tempat lain. Penduduk bandar tu duduk kat bandar, tempat yang lain daerah kan. Macam kita kan, dekat Selangor, pergi tu dekat Melaka, tak kenal lah siapa pun. Tapi kita pergi juga. Kan? Ini antara semangat, ini antara semangat yang bagus yang ada pada orang-orang, pada jemaah tabligh. Bahagian ini mereka sangat-sangat bagus. Pergi mereka kepada tempat yang mereka tak kenal pun orang di situ. Tapi mereka pergi nak berdakwah, ajak untuk nak solat, ajak balik untuk nak ingat Allah, ajak balik untuk nak memenuhi surau dan juga masjid. Ya laita qaumi ya'lamun. Alangkah baiknya kalaulah kaumku mengetahui. Mengetahui tentang apa? Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Tentang perkara yang menyebabkan daku diampunkan oleh Tuhanku serta dijadikannya daku dari orang-orang yang dimuliakan. Baik. Dua perkara yang disebut, pertama tentang keampunan, ghafara li, tentang keampunan. Yang kedua tentang apa? Mukramin. Tentang orang-orang yang mukramin ini dimuliakan. Saya tuliskan kemuliaan. Baik. Kalaulah kaumku mengetahui tentang keampunan yang Allah berikan kepada aku dan kemuliaan yang Allah kurniakan kepada aku. Bagaimana lelaki ini boleh mendapat keampunan dan juga kemuliaan? Bagaimana? Bagaimana dia boleh mendapat keampunan dan juga kemuliaan? Ya, rasanya bagaimana? Ada yang nak berkongsi? Ustaz, sebab keberanian dia ke? Sebab keberanian dia tu mengajak kaum dia tu. Sebab keberanian dia mengajak. Baik, betul. Kerana keberanian dia nak mengajak itu bukan perkara yang mudah. Baik, ada lagi? Apa soalan dia tadi, Ustaz? Bagaimana lelaki ini dikurniakan keampunan dan kemuliaan oleh Allah? Macam mana dia boleh dapat keampunan dan kemuliaan? Apa yang dia dah buat sampai dapat keampunan dan juga kemuliaan? Dia berkorban untuk mengajak kaum tu untuk menyembah Allah. Baik. Dia berkorban untuk mengajak kaumnya untuk menyembah Allah. Cerita tentang pengorbanan. Baik, insya-Allah. Jazakallahu khairan. Ada yang lain? Tak ada. So, keberanian pengorbanan ini yang kita nampak menonjol pada diri lelaki ini. So, kalau dengan keberanian dan pengorbanan layak tak dapat keampunan dan juga kemuliaan, sudah tentulah layak dia mendapatkan dua perkara ini daripada Allah Azza wa Jalla. Kerana Mati. berani, bukan mudah nak jadi orang berani, memang kata berani, tapi orang kadang berani apa? Berani di tempat yang salah. Kan? Berani di tempat yang salah. Kan? So keberanian itu ditunjukkan pada tempat yang betul. Barulah betul-betul berani ataupun tidak. Kadang kita tengok orang berani nak bergaduh. Kan? Kita cuba tunjuk kat dia video macam mana orang yang berperang di Palestin ke,
di Syria ke, di Yaman ke, berani ke tak? Kan? Kena tembak, kena apa? Kena tikam, kan? Kena turi badan tu, berani tak nak menghadapi situasi yang begitu? Mungkin yang berani bergaduh tu dekat jalan raya tu, bila tengok tu dia kata kalau dia pergi pun dia tak, mungkin dia tak berani. Kan? Maka keberanian itu bukan ada orang yang berani, tapi berani yang bukan pada tempat dia. Pengorbanan, ramai orang mungkin berkorban, tetapi pengorbanan yang dilakukan oleh lelaki adalah untuk Allah Azza wa Jalla. Pengorbanan yang dilakukan adakah untuk diri dia? Tak, dilakukan untuk orang lain. Dia datang bersusah payah daripada luar bandar, tolak semua segala malu, kena kecam ke, kena apa ke, tolak tepi, pergi ke bandar untuk nak berdakwah kepada penduduk. Dan kalau kita lihat kaitan antara ayat, lelaki ini dia menyatakan apa? Inni amantu bi rabbikum. Sesungguhnya aku beriman kepada Tuhan kamu. Maka dengan keimanan lelaki ini, dia beroleh keampunan daripada Allah Azza wa Jalla. Kerana kita, orang yang dia tidak percaya kepada Allah, dia tidak beriman kepada Allah, adakah dia akan mendapat keampunan daripada Allah? Tidak. Tidak. Keimanan kita kepada Allah itu akan membawa keampunan, dan keampunan ini yang kita perlukan di akhirat nanti, di mana ketika mana kita sedang menimbang hisab kita di mizan. Waktu itu keampunan Allah, waktu itu Allah akan tutup. Allah akan tutup kesalahan kita, dan itu yang akan menjadikan apa? Amal yang baik itu menjadi berat, sebab Allah nyatakan amal yang baik itu Allah bagi zahir, ternampak, dan amal yang buruk itu Allah tutup. Keimanan seseorang kepada Allah Azza wa Jalla ketika di dunia, itu yang menghalang dia untuk apa? Untuk melakukan perkara yang tidak baik. Jadi orang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman kepada perkara yang ghaib. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib, sesungguhnya orang-orang yang mereka takut kepada Tuhan dia dalam keadaan dia tak nampak Tuhan tu, ataupun dia itu tidak dilihat oleh orang. Lahum maghfiratun wa ajrun kabir, bagi mereka ganjaran dan keampunan, bagi mereka keampunan dan ganjaran yang besar. Apa yang menghalang seseorang itu untuk melakukan kesalahan? Iman. Apa yang membangunkan kita pada waktu awal pagi untuk bersolat? Iman. Iman kepada Allah. Apa yang menjadikan seseorang itu di waktu siang bulan Ramadan dia tak curi-curi makan? Iman dia kepada Allah. Kalau dia curi-curi makan, orang tahu tak? Orang tak tahu. Tapi keimanan dia kepada Allah yang gaib, dia tahu. Allah melihat dia. Dia tahu walaupun orang lain tak tengok dia, tak nampak dia, dia gaib pada pandangan orang, tetapi dia tidak gaib pada pandangan Allah. Maka iman kepada Allah ni yang telah menggerakkan kita untuk bersama dengan Quran, untuk menyediakan masa untuk belajar Quran. Iman kepada Allah. Maka dengan iman itu kita berkorban, betul tak? Kita korban masa, kita korban harta, kita berkorban perasaan, kita berkorban kesenangan kita. Maka pengorbanan seseorang, Allah sisihkan tak? Innallaha la yudhi'u amal. Allah tidak akan mensisihkan amalan sesiapa pun. Maka dengan pengorbanan seseorang atas dasar keimanan dia kepada Allah, Allah kurniakan kepada dia apa? Keampunan. Dan dalam pada kita beriman kepada Allah, ada tak juga kesalahan yang kita buat? Tetap ada kesalahan yang kita buat. Tapi kita buat tu dengan perasaan apa? Dengan perasaan yang kita tahu, ya Allah, aku ni lemah iman aku ni. Aku buat juga salah ni. Kita ada rasa bersalah bila kita buat dosa dan juga kesalahan tu. Dan kita tahu Allah tahu, Allah tengok. Dan kita tak berani nak buat dosa tu secara terang-terangan. Kita buat secara bersembunyi. Atas kelemahan iman kita.
Maka Allah kata apa dalam hadis Nabi SAW, hadis kursi. Ya ibadi, qad satartu laka fid dunya wa ana asturuka al-yawm. Wahai hamba-Ku, sesungguhnya aku telah menutup kesalahan engkau ketika di dunia. Kalau Allah sekarang ini membuka semua kesalahan kita, dosa yang kita lakukan, rasanya boleh tak kita sama kita nak tengok muka masing-masing? Takkan ada siapa yang nak duduk tengok muka saya, dengar apa yang saya cakap. Takkan ada siapa yang bukan tengok muka nak dengar suara pun menyampah. Kalau Allah tak tutup dosa dan kesalahan kita semua. Maka Allah sebut adalah hadis, wahai hamba-Ku, aku telah tutup kesalahan engkau ketika di dunia. Dan pada hari ini, aku akan tutup juga kesalahan itu. Maka Allah akan tutup kesalahan yang dilakukan, dosa yang dilakukan oleh seseorang itu nanti di mizan. Lalu tak kelihatan dosa itu di mizan. Menjadilah amal baiknya itu menjadi berat. Atas dasar apa? Keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Dia dikurniakan apa? Keampunan oleh Allah. Kemudian lelaki ini berkata, fasma'un, maka dengarlah nasihatku. Ini adalah bentuk apa? Ini bentuk apa? Dengarlah nasihatku. Ini bentuk apa yang lelaki ini sampaikan? Arhan. Dakwah. Dakwah. Dengan dakwah, lelaki ini dikurniakan apa? Kemuliaan oleh Allah Azza wa Jalla. Diangkat darjatnya melebihi daripada orang yang lain. Orang yang beriman, yang beramal soleh, Allah kurniakan kepada dia syurga. Tapi orang yang beriman, dia beramal soleh dan dia mengajak orang lain, apa Allah kurniakan kepada dia? Dia masuk syurga juga. Tapi syurga dia sama ke dengan orang yang hanya beriman dan beramal soleh? Sudah tentu tak sama. Sebab itu surah Al-Asr kata, illal ladzina amanu wa amilus salihat. Kemudian dia buat apa? Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dia saling berwasiat, saling memberi nasihat. Dan itu masuk pada bahagian apa? Pada bahagian dakwah. Pada bahagian menyampaikan kebaikan, memberi teguran, mengajak untuk buat kebaikan. Dan dengan perkara itu, manusia dikurniakan apa? Kemuliaan oleh Allah SWT. Diangkat darjatnya melebihi daripada orang beriman yang lain. Sebab itu Abu Bakar As-Siddiq, layak tak dia itu dijamin syurga? Layak tak? Ya. Layak. Sebab apa? Sebab antaranya Bilal bin Rabah, Islam di tangan dia. So, apa yang Bilal bin Rabah buat, dia dapat. Para sahabat yang kibar sahabat, senior para sahabat, ramainya Islam di tangan siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Dan apa yang mereka amalkan, semua Abu Bakar dapat. Dan para sahabat mereka berhenti di situ saja ke? Tak, mereka berdakwah. Dan telah sampai kepada kita dakwah daripada sahabat yang mana satu pun kita tak tahu. Tapi sahabat itu akan terus dapat. Sebab itu mereka apa? Diangkat kedudukannya. Dimuliakan oleh Allah SWT lebih daripada yang lain. Sebab itu Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kita lihat pada surah Fussilat ayat ke-33. Ayat yang kita biasa sangat dengar. Surah Fussilat, surah yang ke berapa surah Fussilat saya lupa. 43 bukan surah Zukhruf. 41. Ayat ke-33. Pada muka surah 480. 480. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا
wa qala innani minal muslimin. Dan tidak ada yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah. Kataan Arabnya ialah apa? Da'a. Da'a ini disambung dengan apa? Dakwah. Sama. Kalau kata apa? Tidak ada orang yang lebih baik, tak ada yang lebih baik daripada orang yang berdakwah. Mengajak orang untuk berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Tak ada orang yang lebih baik daripada orang yang berdakwah. Kenapa? Ini yang terbaik, dia akan dapatkan jalan orang lain. Dan sebab itu dia diangkat menjadi orang yang mukramin. Orang yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Special. Dan dalam hadis Nabi SAW sebutkan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang apa? Mempelajari Al-Quran. Sampai situ je ke Nabi cakap? Tak. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan. Kalau dia belajar je Quran, dia tak mengajarkan lagi. Dia jadi tak sebaik-baik orang? Tak. Dia hanya akan menjadi sebaik-baik orang bila dia mengajar orang lain. Iaitu berdakwah, disampaikan. Waktu tu baru dia jadi yang terbaik. Allah sebutkan dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah umat yang terbaik yang telah dikeluarkan daripada kalangan manusia keseluruhannya. Adakah kita semua ini yang terbaik? Allah berhenti sampai situ saja ke? Tak. Allah kata apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu jadi umat yang terbaik kerana kamu suruh buat yang baik, yang ma'ruf, dan kamu cegah buat yang munkar. Itu masuk bahagian apa? Masuk bahagian dakwah. Barulah jadi khaira ummah. Umat yang terbaik. Kalau tak buat perkara ini, dia bukan umat yang terbaik. Jangan sebutlah kita umat yang terbaik kalau belum lagi berdakwah. Angka sebab itu, lelaki ini dimuliakan mukramin, dijadikan oleh Allah orang-orang yang dimuliakan, diangkat darjatnya. Kenapa? Kerana dia berdakwah kepada Allah SWT. Maka keampunan ia diperoleh dengan keimanan kepada Allah. Dan kemuliaan itu diperoleh dengan apa? Dengan berdakwah. Dan berdakwah sebenarnya ialah menunjukkan keprihatinan kita kepada saudara Muslim kita yang lain. Kepada manusia keseluruhannya. Maka sebab itu orang yang, kan kalau kita tengok, Blake, anjing yang terlibat dalam proses Tanah runtuh. tanah runtuh di Batang Kali itu. Dia seekor anjing. Banyak tak anjing yang lain kita dah jumpa? Banyak dah. Tapi kenapa nama dia diangkat? Kenapa orang sebut nama dia? Kemuliaan dia, keprihatinan dia tu kepada manusia. Anjing lain disebut juga, tapi sebab diri dia, bulu dia cantik apa. Tapi Blake ini namanya disebut sebab apa? Dia itu dimuliakan sebab apa? Sebab dia membantu orang lain. Itu dia dimuliakan. Itu orang yang dia membantu orang lain, orang akan hormat dia, orang akan sayang dia, orang akan sebut-sebut nama dia. Mukramin. Dia itu dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala alam. Jadi setakat itu insyaAllah kita akan sambung pada sesi yang akan datang. Itu saja saya kongsikan pada malam ini. Moga ada manfaat dapat diambil. Saya mohon maaf jika ada terkasar bahasa